Ya, Jirai. Terima kasih Tuan Deputua. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap terima kasih kepada Tuan Deputua telah memberi ruang kepada saya untuk pembahasan Belanjawan 2012. Yang mana telah kita dengar dengan penuh teliti dan dibekalkan bahan-bahan cetak pada kita sekalian untuk memahami perjalanan Belanjawan negara pada 2012. Jadi pada petang yang mulia ini saya berkesempatan untuk memberi pandangan berkaitan dengan belanjawan yang telah diutarakan oleh Menteri Kewangan sebanyak 332.8 bilion, 151.6 bilion perbelanjaan mengurus, 51.2 bilion bagi pembelanjaan pembangunan. Saya merujuk kepada ucapan Menteri Kewangan dan saya membahagikan kepada empat pembahasan saya. Pertamanya, bagaimana kementerian telah menyediakan untukan begitu besar dalam pendidikan. Dan masa yang sama juga kita melihat bagaimana kita berhadapan dengan pendedahan dan sosial yang makin meruncing, khususnya di kalangan belia dan masyarakat kita. Jadi kita telah memberi RM1 kepada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah. Pastilah akan memberi sedikit kesukaan kepada para waris khususnya. Tapi namun begitu perlu kita melihat dari sudut bagaimana hari ini kita didedahkan dengan pelbagai isu gejala sosial dan keruntuhan moral, sehingga berlakunya jenayah di kalangan sekolah rendah telah berani untuk mencuri dan sebagainya. Maknanya kita telah membelanjakan begitu besar untuk pembangunan pendidikan dalam negara kita. Dalam masa yang sama kita mesti, kerajaan terpaksa membelanjakan pula pembentukan begitu besar untuk mengatasi gejala sosial, keruntuhan akhlak dan moral. Jadi sepatutnya kerajaan mesti meneliti dan memahami di manakah berlakunya kesilapan yang menyebabkan pendidikan ini diberi sama rata, sehingga kita melihat setiap kampung, 2-3 kampung ada sekolah rendah. Satu daerah mungkin ada sekolah 2 sekolah menengah. Mungkin dalam negeri ada IPTA, IPTS, dan dalam negara pelbagai universiti dan sektor pendidikan yang telah pun kita bina. Namun dalam masa yang sama kita melihat keruntuhan moral makin hari makin hebat, dan sehinggalah semalam sudah pasti bagaimana pihak NGO yang bekerja bertemu-lumus untuk membangunkan semula anak remaja kita yang terjerabak dalam sosial keruntuhan moral ini. Namun begitu saya melihat tidak ada peruntukan dari sudut bagaimana kerajaan menyediakan dana khas bagi NGO-NGO ini bagi membangun semula anak-anak remaja atau masyarakat kita yang telah pun terdedah dengan keruntuhan moral ini. Maka sebab itu saya mohon pihak kerajaan, ada buah kementerian-kementerian tertentu supaya meneliti semula dan memberi kepada NGO-NGO ini supaya mereka juga bekerjasama, kerana mereka sebahagian adalah untuk membantu kejayaan memulihkan semula anak-anak dan di kalangan remaja kita, khususnya Pusat Bimbingan Remaja Puteri Ratu Sakinah, Pertubuhan Darul Islah Malaysia. Kemudian banyak lagi NGO-NGO yang kita lihat mereka tidak, walaupun mereka tak diberi dana khas, tapi atas ihsan mereka, kepertanggungjawaban mereka terhadap negara kita, mereka cuba berusaha untuk memulihkan. Namun begitu kita minta Kementerian Pendidikan mesti mengimbangkan suasana yang ada. Kalau perlu beri nasihat kepada Kementerian Penerangan soal hiburan yang agak melampau, maka Kementerian Pendidikan mesti buat kajian secara menyeluruh supaya anas-anas ini tidak boleh memberi atau tidak memberi kesan yang buruk kepada anak-anak muda, remaja dan sebagainya. Kerana apa guna kita memperuntukkan berbilion ringgit untuk pendidikan anak-anak bangsa kita, akhirnya pendidikan itu tidak boleh mengimbangi gejala sosial yang makin hari makin merudum di kalangan remaja dan khususnya pelajar sekolah. Kemudian ada isu kesihatan. Bagaimana kita telah membelanjakan 15 bilion untuk kesihatan dalam negara kita. Sudah pasti kita inginkan warga negara yang sihat, warga negara yang bersih, terutama di kalangan halal dan haram.
Selepaslah kita mahukan generasi kita generasi yang sihat, rakyat yang sihat daripada kesakitan, daripada menyebabkan banyak di hospital daripada banyak di luar hospital. Namun begitu perlu saya mengharap bukan sekadar kita menjana pembangunan ataupun menyiapkan sarana kesihatan kepada rakyat, tapi kerajaan mesti bertanggungjawab dalam soal hal yang haram. Kerana hari ini kita melihat bagaimana terdedahnya pelbagai isu sehingga dikatakan ada unsur-unsur yang tidak halal dalam makanan, dalam minuman. Kita minta tegas di sini, khususnya menteri yang berkaitan dengan halal dan haram, khususnya JAKIM, mestilah bertanggungjawab dan memberi pendidikan sepenuh kepada umat Islam dan semua rakyat Malaysia berkaitan kesucian makan dan minum, kerana akan beri hasil kepada kehidupan masyarakat itu sendiri. Saya agak kecewa apabila setelah mana saya beberapa rakan untuk menemui pihak JAKIM. 4 kali kita mutus surat, kita telefon dan sebagainya, tidak ada jawapan dari pihak JAKIM untuk kita bincang, untuk menyelamatkan makan minum dari kalangan rakyat kita supaya tidak berlaku benda yang subahah apalagi yang haram. Ini entah sekalian, maka sebab itulah kita mohon supaya kalau ini tidak dijaga, tidak awasi oleh pihak kerajaan, sudah pastilah kita menundang sesuatu yang besar kerosakannya kepada rakyat dalam negara kita. Maka sebab itu soal ini kita mesti teliti dan kita mesti memperjelaskan ke semua soal makan minum halal dengan haram kepada rakyat supaya kesihatan, perbelanjaan kesihatan telah kita belanja 15 bilion itu dapat diimbangi dengan kesihatan rakyat itu sendiri. Kemudian dari sudut keselamatan dan jenayah, kita menyediakan pelbagai keselamatan dan kita mengiktiraf bagaimana golongan terdahulu yang bekerja, kerajaan telah beri one off kepada balu-balu yang bertugas di zaman terdahulu, mungkin zaman British barangkali, dengan RM3,000. Maknanya kita memerlukan jaminan keselamatan dalam negara. Saudara Tuan Speaker, bagaimana kita melihat hari ini keselamatan tidak diimbangi dengan jenayah. Kita berhadapan dengan jenayah yang cukup besar dalam negara kita. Kita berhadapan kecurian, pecah rumah, pembunuhan. Kita berhadapan dengan isu gejala moral, kecurian yang agak tinggi. Sehingga kita melihat di semua balai-balai polis bagaimana kesibukan pihak polis menerima report daripada masyarakat berkaitan dengan tinggi jenayah. Apakah di mana peranan jaminan keselamatan kepada rakyat, kepada seluruh rakyat dari pihak polis dalam Raja Malaysia, supaya kita berjaya mengasai selamat apabila kita berada di siang hari atau di malam hari. Sedangkan perbelanjaan begitu tinggi telah kita belanjakan. Dan masalah sama bila kita tak berhati-hati, perdengasan yang agak kurang, sudah pasti kita telah membelanjakan kos yang tinggi pula untuk membasmi jenayah yang melanda dalam negara kita ini. Jadi saya pohon supaya pihak PDRM dipertingkatkan lagi supaya tidak berlaku gejala pecah rumah, dan yang lebih dahsyat lagi apabila mana kita melihat jaminan keselamatan itu sudah tidak ada pada rakyat itu sendiri. Kemudian masuk dengan perbelanjaan begitu besar 320 juta untuk belia latihan kemahiran dan kepimpinan yang tadi diputuskan oleh pihak Kementerian Kewangan. Namun apakah sekadar mewujudkan galangan futsal, yang mana pada pandangan saya galangan futsal yang sudah ada ini sebenarnya bukan sekadar sudah cukup, tapi perlu melihat kepada standard galangan futsal itu kalau benar-benar untuk melahirkan pemain futsal di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Saya telah menyertai Sukma pada tahun ini. Kita melihat bagaimana futsal acara yang tidak dilakukan pada tahun 2010 dimainkan pada 2011. Kita dapati kurang mendapat sambutan dari kalangan peminat futsal dalam negara kita. Mungkin disebabkan promosi, mungkin disebabkan pendedahan permainan ini, dan mungkin tidak mendapat tempat di peringkat ASEAN dan sebagainya. Maka kerajaan sekali lagi mengenengahkan 150 gelanggang. Saya memberi keyakinan bahawa gelanggang ini perlu dibuat, tapi dengan penyelenggaraan yang sempurna mengikut keluasan dan jaminan keselamatan. Karena gelanggang yang ada di seluruh negara ini, termasuk di kawasan saya, tak berbumbung dan tidak melalui pasarannya lengkap.
seperti tandas dan sebagainya yang menyebabkan anak-anak muda terdedah kepada keselamatan pemain dan tidak cukup pasal menyebabkan keadaan itu tidak terjaga dan tak diawasi dengan baik. Apakah saya mohon pihak kementerian supaya mengadakan pusat gelangan futsal ini biarlah dengan sempurna lengkap, dewan solatnya, dengan toiletnya, dengan suasana yang boleh memberi surau sumbangan kepada pemain supaya tidak timbul masalah sosial selepas mereka bermain dan tidak menambahkan lagi benda-benda yang kurang baik pada golongan anak muda kita pada hari ini. Karena mungkin itu semangat yang ada pada pihak kementerian untuk menjaga golongan belia. Tapi golongan ini juga kalau kita silap mengurus takbirnya, inilah golongan juga akan menyumbang sesuatu yang lebih besar untuk kerajaan, memulihkan mereka. Sedangkan mereka harapan kepada kita semua pada masa yang akan datang. Kemudian saya mohon kepada kementerian untuk menilai hal-hal berkaitan dengan pembangunan di kawasan Jerai, yang mana saya mohon pihak JKR mesti melihat semula satu simpang yang setiap minggu, setiap hari atau setiap minggu ada kemalangan, kadang-kadang menyebabkan kematian, iaitu simpang di hadapan kilang Perwaja Gurun, yang telah kita kemukakan kepada pihak JKR. Maka JKR Negeri menyebut ini kerana jalan tersebut melibatkan jalan federal, kerajaan pusat. Saya mohon pihak JKR untuk berjaya mengubah laluan itu dan memperlebarkan lagi laluan supaya tidak mendatangkan kemalangan ataupun mengganggu pengguna, terutama di kalangan pengguna di luar kawasan Jerai yang ke kawasan Jerai. Jadi yang keduanya saya mohon pihak kementerian khususnya di bawah SPAT, Suruhanjaya Perkhidmatan Awan Darat ini, supaya menilai semula ataupun memberi pandangan, jawapan, maklum balas kepada pihak pengusaha-pengusaha kenderaan perdagangan, yang mana setelah mana kita akan dialog tahap golongan ini, mereka agak bimbang apabila mana mereka terdedah dengan pertama sekali mereka dengan JPJ atas mungkin kesalahan berat mereka, kemudian dengan polis, kemudian berhadapan dengan trafik, kemudian dengan jabatan alam sekitar. Jadi sebenarnya kerajaan mesti berkongsi sama dengan pengusaha-pengusaha kenderaan ini, kerana mereka juga pembayar cukai, mereka juga memberi pekerjaan kepada rakyat tempatan, mereka juga adalah penyumbang besar kepada hasil dalam cukai kepada kerajaan. Jadi kalau tindakan dikenakan terlalu ketat pada mereka, saya yakin akan memberi menjejas perniagaan mereka dan akan memberi kesan yang buruk kepada pihak kerajaan untuk mengut cukai daripada hasil perniagaan mereka. Bukan bermaksud mereka tidak perlu undang-undang, tapi perlu dikemaskinikan. Apakah mereka hari-hari terpaksa berhadapan dengan agensi kerajaan ini, dan akhirnya mereka terpaksa membayar banyak saman yang dikeluarkan, yang dikenakan kepada mereka, khususnya kenderaan perdagangan ini. Kemudian saya mohon kepada pihak Kementerian Pengangkutan, iaitu di sana terdapat projek double track, yang mana telah memberi kesan yang agak buruk apabila berlakunya banjir kilat, kemudian tidak membina tembok pemisah antara perumahan awam dengan double track, yang menjadi keluhan rakyat apabila pihak Gamuda memberi jawab maklum balas mereka tidak punya ruang tanah yang cukup untuk membina tembok pemisahan antara masyarakat setempat dengan double track tersebut, yang sudah pasti memberi gangguan kepada kehidupan mereka di masa-masa akan datang. Kemudian saya mohon kepada pihak Kementerian Pertanian supaya menilai semula syarikat yang menyediakan benih padi kepada masyarakat. Hari ini kita menerima rungutan apabila mana kerajaan tidak menyediakan secukupnya benih-benih padi ini, sudah pasti memberi kesan yang buruk pada jaminan makanan negara, dan pohon Kementerian Pertanian mempercepatkan atau menambah agensi-agensi tertentu untuk menyediakan bahan. Dalam masa yang sama juga kita melihat baja dan racun harga agak tinggi, makin hari makin tinggi, dan akan memberi tekanan kepada petani untuk menggunakan produk yang berkualiti tinggi kepada masyarakat, khususnya kita rakyat Malaysia yang sudah pasti mahukan harga beras yang murah lagi berkualiti. Begitu juga dengan pengguna pengguna kenderaan, termasuk perdagangan dan persendirian.
apabila mereka ke Puspakom. Kita melihat bagaimana mereka dikenakan cas yang cukup tinggi. Mereka gagal pemeriksaan pertama, mereka dikenakan cas yang kedua, cas yang ketiga. Jadi apakah kerajaan menjadikan Puspakom satu perniagaan besar, mengutip setiap kali kenderaan-kenderaan yang masuk, dan akhirnya terpaksa menanggung kos yang tinggi oleh pengguna-pengguna dan juga pengusaha-pengusaha kenderaan ini. Dan saya mohon pihak kementerian supaya menilai, mengkaji semula, yang mana pada hari ini insurans, agensi insurans seluruh negara lebih 50,000 insurans, agensi insurans yang telah menjual insurans. Pada hari mereka terpaksa, mereka tak lagi benar untuk menjual insurans kereta lama yang minta dibeli di pejabat pos. Ini menyebabkan rungutan-rungutan, kerana kereta-kereta baru sudah pastilah insurannya dikawal oleh bank yang mengurus, yang telah memberi pinjaman kepada pengguna. Adapun kereta yang telah habis dibayar, maka mengharapkan agensi insurans mengharapkan pengguna-pengguna dapat membeli insurans. Tapi kereta mereka berusaha 10 tahun, mereka tak dapat menjual insurans tersebut, terpaksa ke pejabat pos. Jadi di mana mata pencarian agensi penjual insurans ini yang makin hari makin merungut, keadaan mereka, nasib mereka terjejas apabila pihak kerajaan memutuskan insurans kereta 10 tahun usianya nak dibeli terus ke pejabat pos. Jadi saya minta ke kementerian supaya melihat semula, inilah rakyat Malaysia sebenarnya yang mencari makan, inilah rakyat Malaysia yang memberi kepada kerajaan kita dari segi cukai. Inilah kehidupan rakyat Malaysia yang bukanlah rakyat yang kaya raya, tapi sekadar rakyat yang boleh hidup dan memberi sumbangan besar kepada kerajaan Malaysia. Jadi saya minta supaya pengagihan yang telah dijanjikan oleh kerajaan supaya disamaratakan dan tidak memilih parti politik, tapi diberi sama rata dan dapat menyelamatkan rakyat daripada terus menjadi kemiskinan dan menjadi tagih politik. Tapi kita berjaya menyuburkan kehidupan rakyat dan memberi pendidikan yang setimpal dan memberi kesihatan yang sewajarnya kepada rakyat, jaminan halal haram, dan kita juga memberi jaminan keselamatan kepada rakyat kita supaya rakyat kita rasa selesa, selamat berada negara bertuah ini. Itulah Tuan Speaker, pandangan saya berkaitan dengan belanjawan 2011. Terima kasih.